Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 26 Julai bersama saya Fidaus Rashiris. Bayaran masuk ke Muzium Budaya Borneo akan dikenakan mulai 1 Ogos ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan negeri telah meluluskan cadangan untuk mengenakan bayaran masuk tersebut, termasuk bayaran bagi penggunaan fasiliti seperti auditorium, bilik serbaguna, ruang pameran sementara serta kemudahan lain di muzium berkenaan. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, kadar bayaran masuk dibahagikan kepada 7 kategori dengan kemasukan percuma diberikan kepada golongan orang kurang upaya. Manakala bagi kategori individu berumur 12 tahun dan ke bawah, kemasukan percuma juga diberikan kepada warga negara Malaysia, manakala bagi bukan warga negara dikenakan bayaran RM20. Bagi kategori 13 hingga 17 tahun serta pelajar yang memiliki kad pengenalan pelajar akan dikenakan bayaran RM5 bagi warga negara Malaysia, manakala bukan warga negara dikenakan bayaran RM25. Tambahnya bagi kategori dewasa berumur 18 hingga 60 tahun pula, RM10 akan dikenakan bagi warga Sarawak, RM20 bagi bukan warga Sarawak dan RM50 bagi warga negara antarabangsa. Untuk kategori warga emas berumur 61 tahun ke atas, warga Sarawak perlu membayar RM5, bukan warga Sarawak RM10 dan RM25 dikenakan bagi warga negara antarabangsa. Bercakap dalam sidang media untuk memaklumkan kadar bayaran tersebut di Kuching, beliau menambah bagi kategori berkumpulan iaitu 10 orang dan ke atas, kadar RM8 dikenakan bagi warga Sarawak, RM16 bagi bukan warga Sarawak dan RM40 bagi bukan warga negara Malaysia. Sementara kadar rata RM100 dikenakan bagi lawatan tanpa had bagi setahun. Pembelian tiket hanya boleh dibuat secara tunai atau menggunakan e-wallet SPay Global di kaunter muzium berkenaan pada masa lawatan sahaja. Cadangan untuk mengenakan bayaran tiket kemasukan dan juga penggunaan kemudahan adalah untuk menampung sebahagian daripada kos penyelenggaraan. It's very expensive to manage this museum. We are in the know. I'm not too sure how much it is, but then it's very expensive. Beliau turut memaklumkan fasiliti-fasiliti yang terdapat di muzium berkenaan turut dikenakan bayaran di antara RM400 sehingga RM2,000. Muzium Budaya Borneo telah dibuka kepada orang awam secara percuma sejak 9 Mac lepas dan setakat bulan ini telah menarik kedatangan seramai 350,000 pengunjung termasuk Seri Paduka Baginda, Raja Pemaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah, Iskandariah dan Duta Asing. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu proses pemeliharaan dan pengubuasuaian fizikal bangunan Natural History Museum atau Muzium Sejarah Alam Semula Jadi Sarawak telah siap sepenuhnya. Bagaimanapun, katanya muzium berkenaan masih tidak dapat dibuka kepada orang awam kerana proses penyusunan artifak atau kandung muzium berkenaan belum selesai. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ini kerana penyusunan kandungan memerlukan ketelitian seperti penulisan jalan cerita atau sejarah yang betul serta peralatan atau tempat penyimpanan dengan suhu yang sesuai dan ini memakan masa untuk hasil yang berkualiti. Beliau memberitahu muzium berkenaan hanya akan dapat dibuka kepada orang awam dalam tempoh 2 tahun akan datang. Dalam pada itu, menteri itu turut menjelaskan Muzium Limbang akan dirasmikan pembukaannya pada 4 Ogos depan. Sementara itu, mengulas mengenai isu ketiadaan acara terjun wanita pada Sukan Malaysia Sukma ke-20 pada September depan, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan melahirkan rasa kecewa dengan keputusan tersebut dan berkata ia merupakan pembaziran terutama kepada atlet yang telah berlatih selama 2 tahun. Walaupun menerima keputusan tersebut dengan berat hati, beliau berkata sukan berkenaan sepatutnya dipertandingkan bagi menggila bakat atlet terjun yang merupakan antara sukan yang mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Nama Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak akan ditukar kepada nama baharu dalam tempoh terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menjelaskan beliau telah berbincang dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Kabinet bagi menukar nama kementerian tersebut. Kepada nama baru, dia akan
industri, komoditi dan regional development. Komoditi itu penting. Itulah dollar and cent. Kita tidak mau food on the table, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu tidak mau. Penukaran nama kementerian tersebut selaras dengan peranan yang perlu dimainkan oleh kementerian ke arah mentransformasikan sektor pertanian Sarawak selewat-lewatnya 2030. By the year 2030, our aim is to be a net exporter of food, and our aim also want to increase the SSL, self-sufficiency level. Kalau padi 38% ke 60%. Kalau livestock daripada 12-14% kepada lebih kurang 20%. Begitu juga pendapatan petani-petani secara kecil-kecilan, the farming families, at least RM6,000 sebulan untuk keluarga yang bertani. Yang paling penting bagi saya adalah our ability to transform the image of farming community in the rural areas especially. Beliau berkata demikian baru-baru ini semasa menyaksikan Lumba Bot Laju Terbuka Sebauh 2022 di tebingan Sungai Kemenah, Sebauh. Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sarawak komited dalam memperkasakan golongan wanita dalam bidang teknologi sejajar dengan hasrat kerajaan ke arah ekonomi digital. Ke arah itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menyeru ahli persatuan itu dan wanita untuk menguasai bidang teknologi yang dilihat mampu menjana pendapatan serta memberi peluang pekerjaan secara dalam talian walaupun bekerja dari rumah. Datuk Seri Lee turut menyarankan persatuan untuk mengadakan kursus berkaitan e-perniagaan bagi memberi pendedahan kepada ahli-ahlinya untuk memahirkan diri dalam perniagaan secara dalam talian. Beliau berkata demikian pada Majlis Induksi dan Pelatihan Jawatankuasa Persatuan Usahawan dan Profesional Sarawak bersebenar Hari Sarawak di Miri. Datuk Seri Lee menjelaskan kerajaan sememangnya prihatin dengan golongan suri rumah dengan memperkenalkan inisiatif Kasih Suri Keluarga Malaysia yang membolehkan wanita mendapatkan caruman sukarela kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM25,000 kepada persatuan itu bagi menganjurkan aktiviti pemerkasaan wanita di Miri. Lesen ejen yang sah untuk pengambilan pekerjaan ke luar negara boleh disemak dengan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak bagi mengelak ditipu. Ketua Bahagian Standard Pemburuhan JTK Sarawak, Jamilah Putit memberitahu, lesen tersebut adalah bagi memastikan hanya majikan atau ejen pekerjaan yang berdaftar dengan jabatan itu boleh mengambil pekerja ke luar atau di Sarawak ke luar negara. Seharusnya orang awam, khususnya pekerja-pekerja yang tinggal di pendalaman, sekiranya ada menerima tawaran bekerja di luar negara, hendaklah berhati-hatilah. Sebelum menerima tawaran bekerja di luar negara dengan gaji yang lumayan, mereka hendaklah betul-betul menyemak. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Narsul Hakim Mat Noh di bangunan ATM Sarawak di Kuching. Tujuan pertemuan tersebut antara lain bertujuan menjalinkan kerjasama dalam membantu penyaluran maklumat dan aktiviti JTK Sarawak terutama dalam menangani isu-isu berkaitan Akta Buruh 1955. Untuk rekod, JTK Sarawak telah menjalankan sebanyak 309 pemeriksaan berkala ke atas ladang-ladang selapa sawit di Sarawak tahun lepas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPNDN HP Limbang akan terus membuat pemantauan harian bagi memastikan bekalan barangan seperti ayam, tepung dan minyak masak selain keperluan lain mencukupi untuk pengguna di daerah itu. Timbalan Ketua Cawangan KPDN HEP Limbang Idrus Nalin turut mengingatkan para peniaga untuk mematuhi peraturan ditetapkan dan sekiranya gagal mereka bakal dikenakan tindakan. Kita akan kuat-kuasa peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan di bawah KPDN HEP lah untuk mengawal apa-apa salah ataupun salah laku para peniaga di setiap premis lah. Jadi melalui itu juga kita akan monitor setiap aduan yang diadu kepada pejabat. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau program jualan keluarga Malaysia bagi Dewan Undangan Negeri Bukit Kota di Limbang.
Sarawak merekodkan 437 kes baru positif COVID-19 pada Minggu Epidemiologi ME ke-29. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media memaklumkan yang menunjukkan peningkatan berbanding 367 pada ME ke-28. JPBN memberitahu dengan penambahan kes baru tersebut, jumlah kumulatif kes COVID-19 negeri ini meningkat kepada 309,136 kes. Daripada jumlah keseluruhan kes baru tersebut, sebanyak 432 kes merupakan kes kategori 1 dan 2, manakala 5 lagi kes diklasifikasikan sebagai kategori 3, 4 dan 5. JPBN mendedahkan daerah Kuching merekodkan kes mingguan tertinggi dengan 143 kes, diikuti Miri 112 kes, Sibu 49, Bintulu 43, manakala Semerahan melaporkan 25 kes. Sementara itu, JPBN turut memaklumkan 3 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 direkodkan untuk ME 29. Kes kematian berkenaan dilaporkan di bahagian Kuching, Sibu dan Miri. Orang ramai diingatkan supaya berwaspada dengan gejala atau simptom rabies jika digigit anjing menurut infografik yang dikeluarkan oleh Sarawak Disaster Information. Gejala tersebut adalah demam, kelesuan, otot badan sakit serta lenguh pada tempat gigitan selain sakit kepala. Pesakit tersebut hanya menunjukkan gejala rabies dalam tempoh 20 hingga 90 hari selepas gigitan. Ini berikutan tempoh inkubasi virus tersebut. Justru individu yang digigit oleh anjing mesti membersihkan luka dengan segera dan mendapatkan rawatan daripada pihak perubatan yang terdekat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 26 Julai berakhir di sini. Jumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.